Hai, salam sejahtera semua. Pada kesempatan ini saya ingin membawa kita semua untuk berbincang satu isu yang sangat menarik, yaitu berkaitan dengan kepentingan sistem maklumat geografi ataupun GIS dalam sektor pelancongan di negara kita. Oke, sebelum kita membincangkan lebih lanjut berkaitan dengan isu ini, mari kita kenali apa sebenarnya itu sistem maklumat geografi ataupun GIS. Mari kita kenali apa itu GIS. Oke, GIS ataupun sistem maklumat geografi merupakan sebuah sistem pengurusan maklumat berkomputer yang berfungsi untuk tujuan pengurusan maklumat, pengolahan, penganalisisan, dan pengeluaran maklumat yang sering dikaitkan dengan data berbentuk pelan ataupun peta. Sistem maklumat geografi ini juga memerlukan perisian, perkakasan, pangkalan data, prosedur, dan juga kemahiran kaki tangan yang mengguna dan mengurus maklumat. Oke, satu kelebihan sistem GIS berbanding dengan sistem-sistem komputer yang lain adalah keupayaannya dalam menghasilkan paparan maklumat dengan menggabungkan antara pangkalan data berbentuk ruang ataupun spesial dengan pangkalan data teks ataupun atribut. Keupayaan ini memberi kelebihan kepada sistem GIS dalam menggambarkan maklumat yang lebih baik, mudah dipahami, dan terperinci kepada penggunanya. Dan inilah yang akan kita bincangkan pada hari ini. Saudara sekalian, kita tahu pelancongan merupakan salah satu industri terbesar dan sektor ekonomi ini pesat berkembang di seluruh dunia. Bahkan di negara kita Malaysia turut merasakan perkara yang sama. Oke, daripada statistik ini kita dapat lihat bahwa sektor ekonomi pelancongan ini sangat menyumbang kepada ekonomi negara kita sendiri. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan negara kita melalui Pelan Eko Pelancongan Negara Malaysia ataupun PEPNM telah mengeluarkan satu statistik di mana telah menyatakan bahwa terdapat sebanyak 426 lokasi ekopelancongan yang ada di negara kita. Kita semua tahu bahwa negara kita ini terkenal dengan kepelbagaian flora dan fauna. Disebabkan oleh kelebihan inilah negara kita menjadi salah satu destinasi pelancongan di dunia ini. Kita sendiri boleh lihat, contohnya di tempat saya di Ranau. Di sini ada Gunung Kinabalu. Jadi, bila saya datang melawat ke tempat itu, saya boleh melihat orang-orang dari China, dari Eropa datang. Karena ada daya tarikan yang tersendiri di negara kita, misalnya Gunung Kinabalu ini. Itulah yang kita ingin rungkaikan pada hari ini. Apakah peranan, apakah kepentingan GIS dimasukkan ataupun ditarik, diaplikasikan dalam sektor pelancongan di negara kita, agar sektor pelancongan di negara kita ini menjadi lebih berkembang lagi. Oke, ini adalah salah satu penggunaan sistem maklumat geografi yang di negara kita, yaitu digunakan pakai di Bandaraya Ipoh. Oke, dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa melalui peta yang diwujudkan dalam sistem maklumat geografi ini, kita dapat mengetahui di mana tempat menarik ataupun tempat pelancongan, juga hotel dan kemudahan-kemudahan yang lain seperti jaringan pengangkutan. Bila adanya maklumat seperti ini akan memudahkan pengguna, lebih-lebih lagi pelancong yang ingin ke tempat atau destinasi pelancongan itu. Jadinya masa perjalanan dapat diatur dengan lebih baik karena kita dapat tahu, pengguna dapat tahu di mana kedudukan sebenarnya satu-satu tempat pelancongan itu. Oke, gambar yang ditunjukkan ini merupakan analisis jaringan. Oke, melalui gambar ini pelancong atau pengguna boleh mengetahui jalan yang paling hampir. Bayangkan jika tiada kemudahan seperti ini, sudah pasti masa untuk pelancong datang ke tempat destinasi itu sangat lama dan ini menyukarkan mereka juga. Terusnya melalui gambar sebentar tadi, pengguna atau pelancong boleh mengetahui
jarak dan masa yang diperlukan untuk sampai ke destinasi tersebut. Jadi mereka dapat mengatur masa dengan lebih sistematik lagi. Contohnya, hari ini mereka nak ke Bandar Ipoh, seterusnya ke tempat yang satu lagi. Ini akan memudahkan mereka menjimatkan masa dan memudahkan perencanaan perjalanan mereka. Misalnya, mereka mahu peruntukan 1 minggu untuk melawat di kawasan Semenanjung Malaysia. Jadinya mereka dapat melawat lebih banyak tempat ataupun destinasi pelancongan karena mereka tahu di mana jalan yang sesuai, di mana tempat mereka menginap, hotel yang berdekatan dengan destinasi tersebut. Inilah salah satu kelebihan GIS dalam sektor pelancongan ini. Oke, selain itu seperti yang saya katakan tadi, pelancong akan menjadi lebih senang, lebih mudah untuk datang ke negara kita disebabkan oleh adanya pengaplikasian sistem maklumat geografi ini ke dalam sektor pelancongan di negara kita. Oke, dalam gambar yang ketiga ini lebih kepada memperkenalkan satu-satu tempat destinasi tersebut. Jadi apabila kita menggunakan aplikasi sistem maklumat geografi, kita dapat menawarkan, dapat memperlihatkan, dan ini juga menjadi salah satu daya tarikan kepada pelancong untuk datang ke destinasi pelancongan yang ada di negara kita, tidak kira dimanapun negeri itu. Ini sangat penting karena sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara kita. Saran yang dikemukakan melalui aplikasi sistem maklumat geografi ini lebih menarik dan kita boleh panggil dia kepada user friendly karena dia dapat menjelaskan lebih terperinci tentang tempat pelancongan yang hendak mereka tuju. Misalnya di Bandaraya Ipoh telah tersenarai kenapa tempatnya menjadi tempat pelancongan dan berapa bayaran, dan begitulah kepentingan sistem maklumat geografi ini diserapkan ke dalam sektor pelancongan kita. Selain daripada gambar-gambar yang telah saya tunjukkan tadi, terdapat juga beberapa fungsi atau kepentingan peranan GIS ini dalam sektor pelancongan yang patut kita aplikasikan, yaitu yang pertama boleh menjadi medan perantaraan maklumat antara pengguna dengan pihak pengurusan. Maksudnya pengguna mudah mengakses maklumat yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan. Yang kedua, pengurusan menjadi lebih sistematik, misalnya dalam proses pemetaan seperti mewujudkan satu rangkaian dengan pihak pengurusan hotel, pengangkutan, dan juga tempat pelancongan. Maksudnya di sini dapat mengurus satu-satu kawasan itu dengan lebih baik. Apabila kita dapat mengurus satu-satu tempat itu dengan lebih baik, maka kita dapat meminimumkan pencemaran terhadap alam sekitar. Jadinya alam sekitar tetap terpelihara. Maksudnya di sini kelestarian alam terpelihara dan hubungan harmonis antara manusia dengan tumbuhan semula jadi ataupun alam semula jadi kekal terpelihara dengan adanya penggunaan sistem maklumat geografi ataupun GIS ini. Oke, seterusnya melalui GIS ini juga kita dapat mewujudkan satu pemetaan yang interaktif, menarik, dan sistem pengurusan data yang lebih efisien seperti yang telah saya terangkan sebentar tadi. GIS bukan saja memaparkan peta, tapi juga boleh melakukan carian maklumat seperti lokasi, jarak, masa, tempat penginapan, dan juga maklumat destinasi pelancongan yang hendak dituju, seperti mana yang telah saya terangkan melalui gambar sebentar tadi. Dengan adanya sistem maklumat geografi ini juga dapat memudahkan pihak pengurusan satu-satu destinasi pelancongan itu untuk menyimpan dan memaskini maklumat untuk masa akan datang. Sebab melalui perisian GIS ini kita boleh simpan data yang telah kita masukkan dan kita juga boleh tambah baik kemaskini dari masa ke masa. Ini salah satu kelebihan dalam sistem maklumat geografi ini. Kesimpulannya, penggunaan sistem maklumat geografi ataupun GIS ini wajar diperluas lagi, bukan sahaja dalam sektor pelancongan tapi dalam sektor-sektor yang lain, misalnya
sektor kesehatan, dan juga pemetaan kadar kemiskinan di negara kita, dan banyak lagi sektor-sektor yang lain yang boleh kita masukkan elemen perisian GIS ini di dalamnya. Saya rasa itu saja yang saya boleh sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih, bye.